Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Ini berkenaan Hazrat Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu. Ilmu batin, beliau mendapat nisbat ini daripada datuknya, iaitu Hazrat Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Ini Imam Ja'far Sadiq memperolehi nisbat batin daripada menerusi datuk dia. Dan kedua nisbatnya adalah menerusi ayahandanya, iaitu Imam Muhammad Baqir rahmatullah alaih radhiyallahu anhu. Yang mana Imam Muhammad Baqir memiliki nisbat batin itu terhasil daripada ayahandanya, iaitu Hazrat Imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Dan Imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu mendapat nisbat tu daripada ayahandanya, iaitu Hazrat Imam Husain radhiyallahu anhu. Dan Imam Husain radhiyallahu anhu memperolehi nisbat batin ini daripada ayahandanya, iaitu Hazrat Amirul Mukminin Hazrat Ali ibni Abi Talib karramallahu wajhah. Jadi Hazrat Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa waladani Abu Bakrin marratain, aku telah dilahirkan oleh Abu Bakar 2 kali. Ya. Kenapa? Kerana daripada sebelah datuk dia, ya, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar itu pun adalah daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian daripada belah ayah dia pun dia dapat nisbat tu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar se me do bar peda hua, yakni daripada Abu Bakar aku telah dilahirkan 2 kali, kata Imam Ja'far Sadiq. Pehli wiladat zahiri, yang pertama adalah kelahiran yang pertama yang zahir, ke mere nana, menerusi datukku Hazrat Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Yang kedua, dusri wiladat ma'nawi, yang keduanya dia telah dilahirkan secara maknawinya ke ilmu batin bi mene apne nana se paya hai, bahawa ilmu batin juga dia terhasil, dia perolehi daripada nenek, daripada datuk dia tadi. Abki sachi guftagu ki wajah se ab kaliqab sadiqta. Jadi disebabkan beliau sentiasa bercakap benar, sentiasa benar dalam perkataan-perkataannya, maka gelaran as-sadiq telah diberikan kepadanya. Jistarah ke ab ke jad madri ka laqab siddiq radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana datuk dia, ya, iaitu Hazrat Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq, maka beliau juga mempunyai ciri-ciri seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu bercakap benar. और ये लक़ब उनको रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरक वसल्लम ने अता फरमाया था. Yang mana gelaran Siddiq tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memperolehinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang mana baginda telah berkata, Jo Jibril alaihi salam Huzur Aqdas sallallahu alaihi wasallam ke pas Rabbul Jalil se lae the. Yang mana gelaran tadi tu dibawa oleh Jibril. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gelaran As-Siddiq tu kepada Sayyidina Abu Bakar, dan disampaikan oleh Jibril alaihissalam perkhabaran tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu sadat ahlul bait sihih. Yani Imam Ja'far Sadiq ni antara penghulu-penghulu dalam di kalangan ahlul bait, ya, di kalangan ahlul bait ini yang memiliki keturunan darah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Ja'far Sadiq ni antara imam-imam, ya, dalam ahlul bait. अपने अपने वालिद मजिद और अपने नाना कासिम
bin Muhammad radhiyallahu anhuma, Nafi' radhiyallahu an rahmatullahi alaihi, Atta rahmatullahi alaihi, Muhammad bin Munkadir rahmatullahi alaihi, और Zuhri से hadis naqal की है. Jadi Hazrat Imam Ja'far Sadiq ni menukilkan ilmu hadis. Ini dia meriwayatkan hadis daripada datuk dia, iaitu Imam Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau meriwayatkan daripada Imam Nafi', dan beliau meriwayatkan daripada Atta, dan beliau meriwayatkan daripada Muhammad bin Munkadir, dan beliau meriwayatkan daripada Zuhri, Imam Zuhri. Jadi ini silsilah nukilan periwayatan hadis yang diterima oleh Imam Ja'far Sadiq melalui sanad tersebut, ya. और आइमा इस्लाम ने जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, यहया बिन सईद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इब्न जुरैज, और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहिमा, और मोहम्मद बिन इसहाक़ रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैहिमा, और आपके साहिबजादे हज़रत मूसा बिन जाफ़र रहमतुल्लाह अलैहिमा, और सुफियान सौरी और सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैहिमा, और उनके अलावा औरों ने भी आपसे रिवायत की हैं. Jadi daripada Imam Ja'far Sadiq ni ramai yang telah meriwayatkan hadis daripada beliau, ya. Jikalau tadi dinyatakan bahawa Imam Ja'far Sadiq meriwayatkan hadis daripada daripada jalur nenek dia, datuk dia, iaitu Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, yang mana menerusi Imam Nafi', menerusi Imam Atta, Muhammad bin Munkadir dan Zuhri. Dan pada sudut periwayatan hadis pula daripada murid-muridnya adalah daripada kalangan Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ya, Ibnu Jurayj. Imam Malik pun ada meriwayatkan hadis daripada Imam Ja'far Sadiq, ya. Itu juga Muhammad bin Ishaq, dan Musa bin Ja'far, ya, Sufyan Sauri dan Sufyan bin Uyainah. Ni antara orang-orang yang meriwayatkan, yang menukilkan ilmu hadis daripada Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu. आपकी इमामत बुजुर्गी और सियादत पर जुमहूर का इत्तिफाक है. यानी keimaman, ini ciri imamat yang ada pada Imam Ja'far Sadiq ini, dan ciri-ciri siadat, iaitu bahawa beliau termasuk di kalangan Ahlul Bait, sebagaimana para imam-imam Ahlul Bait yang lain telah disepakati oleh jumhur ulama, ya. Jadi Imam Ja'far Sadiq ni termasuk di dalam imam-imam Ahlul Bait, ya. Umar ibn al-Miqdam radhiyallahu anhu फरमाते हैं कि जब भी हज़रत इमाम जाफ़र सदिक को देखता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यद ताज़ा हो जाती थी. Kata salah seorang masyayikh, ya, Umar bin al-Miqdam, apabila seseorang tu melihat kepada Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu, ya, mereka akan berasa seolah-olah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingatan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu akan menjadi semakin segar dengan sebab melihat wajah Imam Ja'far Sadiq ni. Akhlak beliau adalah akhlak yang hasanah, ya. Abki akhlak hasanah, akhlak yang baik. Or himmat zahiri, dan himmat kesungguhan dia terzahir, ya, dalam segala apa urusan yang dilakukan. Or isyarat lisani, dan beliau sentiasa memberikan isyarat-isyarat petunjuk dengan lisan dia, dengan kalam dia, kata-kata dia. Or asrar jalilah tamam ulum mein maujud hai, dan beliau mempunyai pelbagai pengetahuan yang rahsia-rahsia, daripada setiap bidang ilmu pengetahuan. Or kalam ki bariki, dan dalam perkataannya ada kehalusan, nilai-nilai sastra. Or ma'ani ki bulandi, yang mengandungi banyak pengertian makna yang kaya, kaya dengan makna dalam setiap perkataannya. Masyayikh izami abki bari syuhrat hai, jadi di kalangan para masyayikh, ya, para solihin, ya, nama Imam Ja'far Sadiq ni begitu terkenal sekali, ya. Tariqah Sufiyah mein abki kai kitabe hai, jadi dalam bidang ilmu tarikat Sufi ni, Imam Ja'far Sadiq ni ada mengarang beberapa kitab,
ya. कहते हैं कि तबका मशाइख सूफिया का इल्म जो कुरुन awal doim और soim से मुख्तास है, yang mana dikatakan bahawa pengetahuan ilmu tasawuf yang ada pada Imam Ja'far Sadiq ni, ya, adalah daripada peringkat masyaikh-masyaikh pada kurun yang awal, ya, kurun kedua dan kurun ketiga, ya. Hadrat Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu tak पहुंचता है आपके बाद, वो हज़रत इमाम जाफ़र सदिक रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचता है आपके बाद उसको हासिल हुआ. Ini ilmu-ilmu daripada masyaikh-masyaikh kurun yang pertama, iaitu zaman tabi'in, tabat tabi'in, dan yani sahabat tabi'in, tabat tabi'in tu, semua pengetahuan-pengetahuan tersebut terhimpun pada Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu. आपके बाद उसको हासिल हुआ जिसने फुकरा की सोहबत इख्तियार की, yang mana beliau sentiasa berdamping, bersohbat dengan orang-orang yang fakir, yang ini para masyaikh, ya. आप अपने तमाम अहलुल बैत हम असरों में सबसे ज़्यादा आलिम व फाइq थे, dan di kalangan imam-imam ahlul bait yang lain pada sezaman dengannya, beliau adalah antara yang paling alim sekali, ya, dalam kalangan semua kerabat-kerabat ahlul bait tu, beliau adalah yang paling alim dan paling tinggi sekali lah kedudukan martabat dia. और हजरत इमाम साहिब zuhud kamil और bari muttaqi थे, dan beliau Imam Ja'far Sadiq ni dikenali sebagai seorang yang sangat zuhud dan memiliki ciri-ciri kesempurnaan dan sangat bertakwa, ya. Syahwat और lazat से पूरी तरह बचने वाले थे, beliau sentiasa menjauhkan dirinya daripada sebarang taklukan syahwat ataupun kelazatan duniawi, ya. और निहायत ही बाअदब थे, dan beliau adalah seorang yang sangat beradab. मदीना मुनव्वरा में एक मुद्दत तक इकामत गज़ीन रहे, jadi beliau pernah menetap untuk beberapa tempoh masa yang agak lama juga di Madinah Munawwarah. और अपनी उलूम ज़ाहिरी और बातिनी का फ़ाइज़ ahli iradat को पहुंचाते हैं रहे. Ini semasa beliau berada di Madinah Munawwarah itu, beliau telah menyebarkan, ini menyampaikan ilmu pengetahuan, limpahan-limpahan ilmu pengetahuan faiz zahir dan batin, kepada para penuntut. Fir ab Iraq tashrif lain, sesudah itu beliau telah berhijrah menuju ke Iraq. और एक मुद्दत तक मुकीम रहे, dan tinggal di Iraq untuk satu tempoh jangka masa yang tertentu. आपने कभी इमामत की ख्वाहिश ना फरमाई, beliau tidak minta diberikan kedudukan sebagai para imam, ya. और ना ही किसी से अमर खिलाफत में निज़ा की, dan beliau tidak pernah menuntut untuk mendapat jawatan khilafah, walaupun dia adalah daripada baka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia tak tuntut benda tu, ya. Wajah uski ye hai, kenapa? Puncanya, sebabnya ialah kerana कि जो शख्स दरियाए मारिफत में डूब जाता है उसको एक जो बराबर तामा नहीं होती. Ini katanya bahawa seseorang yang telah tenggelam di dalam sungai makrifat, mereka dia tidak akan mempunyai sedikit pun sifat tamak. और जो शख्स हकीकत के ज़ीनों पर उरूज करता है वो मुजाज के गरहों की कभी भी ख्वाहिश नहीं करता. Dan seseorang yang menaiki kedudukan martabat dalam hakikat, pada tingkatan mencapai peningkatan hakikat, वो मुजाज के गरहों की कभी भी ख्वाहिश नहीं करता,
Mereka itu sedikit pun tidak ada keinginan kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dah tenggelam dalam lautan sungai makrifat ke lautan makrifat tu, mereka tu tidak ada tamak duniawi dah. Dia tak ada nak berahi pada jawatan ke pangkat ke, dia tak nak. Sebab apa? Dia dah tenggelam di dalam lautan makrifat. Faham tak? Dia dah tenggelam dah. Dia tak perlu kepada pangkat kedudukan tu, semua tu untuk menenggelamkan dia kat dalam lautan makrifat tu. Faham? Jadi dia tak ada tamak. Faham tak? Dia tak tamak pada kedudukan dan sebagainya. Jadi begitu juga seseorang yang sudah mencapai peningkatan uruj pada maqam-maqam hakikat tu, mereka tu tidak ada keinginan pada benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hazrat Imam rahmatullah ini firmaya, man arafallahu a'rada amma siwahu. Barang siapa yang telah menghasil makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan memilih untuk menghindari, menolak segala sesuatu yang selain daripada Allah Taala. Ini arif billah Taala. Arif Allah Taala ke bagair har syai' se alhedagi ikhtiar kar leta hai. Ini seseorang yang arif, ahli makrifat tu, selain daripada Allah semuanya mereka ketepikan. Mana? Apne firmaya, la tasihul ibadah illa bitaubah. Faqaddama taubata ala al-ibadah. Tidak sah ibadah tanpa taubah, melainkan dengan bertaubat. La tasihul ibadata illa bitaubati. Tidak sah ibadah melainkan dengan bertaubat. Faqaddama taubata ala al-ibadah. Maka didahulukan taubat atas ibadah. Ya. Jadi ibadat baghair taubah ke durus nahi ho sakti. Amalan ibadat jikalau tanpa bertaubat tidak akan menjadi betul, tidak akan mencapai kesempurnaan. Allah Taala ni taubah ko ibadat per muqaddam firmaya hai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mendahulukan amalan taubat sebelum melakukan amalan ibadat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, at-taibuna al-abiduna. At-taibuna, orang-orang yang bertaubat, wal al-abiduna, dan orang-orang yang beribadat. Ini taubat dulu baru ibadat. Sebab tu kita sebelum nak sembahyang kita taubat dulu. Ya, astaghfirullah rabbi baik. Ya, beberapa kali, lepas tu baru kita lakukan ibadat. Sebab apa? Kalau tidak, kita semayang tu dalam keadaan kita tak sedar keakuan diri kita. Kita rasa kita yang semayang. Dah lah lafaz niat sahaja aku yang semayang. Nampak? Jadi kalau kita tak ada hadirkan sifat taubat tadi tu, terus keakuan tu ada dalam semayang pula. Jadi tak mencapai maksud yang sebenar. Itu kita nak menafikan keakuan diri kita. Jadi sebab tu sebelum semayang kita kena istighfar taubat dulu, ya. Taubah maqamat ki ibtida' hai. Jadi bertaubat adalah permulaan bagi sekalian maqamat. Ini sekalian stesen maqamat ruhaniah tu, taubat tu adalah maqam yang pertama sekali. Or ubudiyat darjat ki intiha hai. Dan sifat ibadat, ya, ubudiyat, kehambaan diri, pengabdian diri, melakukan amal ibadat tu adalah darjat yang penghujungannya. Ya, permulaannya dengan taubat, penghujungannya dengan ibadat. Ya. एक बार आप अपने गुलामों के साथ तशरीफ़ फरमाते थे और उनको कह रहे थे कि आओ हम सब आपस में इस बात का मुआहदा करें. Jadi satu ketika beliau telah duduk bersama dengan seorang gulam dia, yakni seorang murid dia ataupun khadim dia, ya, dan berkata, okey, mari sini dan kita buat perjanjian कि जो शख्स हम में से रोज़ महशर नजत पा जाए वो सब की शफाअत करे.
Siapa di antara kita yang pada hari padang mahsyar nanti, kalau dia dapat keselamatan, dia kena doakan, kena tolong bagi syafaat kepada orang yang lain. Buat janji macam tu. Ununi kaha Ibn Rasul, maka ghulam dia tadi pun berkata kepada Imam Ja'far Sadiq, wahai tuan ni anak cucu keturunan Rasulullah SAW, आपको हमारी syafaat ki क्या hajat, awak apa lagi yang berhajat daripada syafaat daripada kami. आपके जद अमजद तमाम मखलूक़ात की syafaat करने वाले हैं. Datuk kamu tu Nabi Muhammad SAW tu pemberi syafaat kepada sekalian makhluk, apa lagi nak harap syafaat daripada kami. Apne फरमाया, maka Imam Ja'far Sadiq pun berkata, मैं अपने amal wa halat ki wajah se syaram karta हूँ. Daku dengan amal-amalanku dan hal-hal keadaanku aku berasa malu. Ke qiyamat ke din huzur sallallahu alaihi wasallam ke samne kaise hazir हूँ, bagaimana aku nak hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan aku yang serba kekurangan ini. Aku berasa malu. Ek martabah, ini sifat tawaduk dia sampai macam tu sekali, walaupun dia tu dah memang daripada kaum kerabat keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia masih merasakan kekurangan pada sudut amal dia dan hal keadaan dia, Ek martabah Hazrat Sufyan Thauri, pada satu ketika Hazrat Sufyan Thauri rahmatullah alaih telah bertanya kepada dia, ni aras kiya ke Hazrat kuch nasihat farmawe, wahai tuan. Ini diminta nasihat daripada Imam Ja'far Sadiq, wahai tuan berikanlah kami sedikit nasihat. Farmaya, maka Imam Ja'far Sadiq pun berkata, Sufyan, wahai Sufyan, durug go admi mein marwat nahi hoti. Ini kamu janganlah menyakiti hati saudara kamu, Or hasid ko rahat nasib nahi hoti, dan janganlah mempunyai sifat hasad dengki terhadap satu sama lain. Or bad khalaq insan kabibi buzurg nahi ho sakta, dan seseorang yang mempunyai akhlak yang buruk dia tidak akan mencapai sifat kesolehan. Or bad shahu me akhwat nahi hoti, dan janganlah berkawan-kawan berdamping-damping dengan orang yang raja-raja ni, yang ada jawatan, kedudukan dalam istana, sebagainya. Hazrat Sufyan ni aras kiya, maka Hazrat Sufyan pun bertanya, kuch और irshad फरमाए, tambahlah lagi tuan Syekh bagi nasihat pada kami. Firmaya, maka Hazrat Imam Ja'far Sadiq pun berkata, Sufyan, wahai Sufyan, खुदा ताला की haram की हुई चीज़ों से बचो. Segala yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala hendaklah kamu jauhi. Ki abid ban sako, bahawa kamu baru boleh jadi hamba yang sebenar. और खुदा ताला ने जो किस्मत में रखा है उस पर राजी रहो, dan segala yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam setiap hal keadaan tu hendaklah kamu redha. Take musalman ban seko, supaya kamu boleh menjadi seorang muslim yang sebenar. Badkar admi ki sohbat se baco, jangan kamu bersohbat berdamping dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang buruk lah, yang jahat, Warna badkari tumpur ghalib ajaigi, kalau tidak nanti kan disebabkan kamu berdamping berkawan dengan budak-budak jahat, maka kamu juga akan melakukan sifat-sifat kejahatan tadi tu akan menenggelamkan kamu, Jadi kamu akan terkesan dengan sifat kejahatan tu. Or apne kamu me un logon se mesyuara karo, dan dalam urusan pekerjaan kamu, ini urusan-urusan pekerjaan kamu tu maksudnya urusan-urusan agama kamu, hendaklah kamu bermesyuarah dengan orang-orang yang ahlinya. Jo Allah Ta'ala ki aci tarah firman berdari kartihi. Ini bagaimana kamu dapat melaksanakan segala perintah-perintah Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Hadrat Sufyan ni aras kia, maka Hadrat Sufyan radhiyallahu anhu pun bertanya lagi, kuch और irsyad फरमाइए, tambahlah lagi tuan Syekh nasihat untuk kami. Firmaya, maka Hazrat Imam Ja'far Sadiq pun berkata, Sufyan, wahai Sufyan,
जो शख्स ये चाहे कि उसकी इज़्ज़त बिलज़्ज़त व qabilah के हो. Wahai Sufyan, jikalau seseorang itu berkehendak bahawa dia mendapat kemuliaan, ya, or haibat bila hukumat, yakni dia kalau dia nak mencapai kemuliaan walaupun dia tidak ada kabilah bangsa, dia bukan daripada golongan bangsawan, ya, kalau dia nak mencapaikan kehebatan walaupun tanpa kerajaan, ya, usko cahye ke guna chor dia, maka hendaklah dia menjauhi segala dosa. Or Allah uske Rasul sallallahu alaihi wasallam ke ahkam ki pabandi kare, dan dia hendaklah tetap taat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Farmaya कि जो शख्स हर आदमी के साथ सोहबत रखता हो वो सलामत नहीं रहता. Imam Ja'far Sadiq berkata bahawa seseorang yang bersahabat dengan semua orang, ini dengan semua orang dia nak berdamping, orang macam ni dia tidak akan mendapat selamat. Faham tak? Sebab bukan semua orang kita boleh bersahabat, boleh berdamping, ya. Kalau kita bersahabat dengan orang soleh, kita akan dapatlah kesolehan tadi, ya. Kalau kita bersahabat dengan orang toleh, maka kita pun akan dapat juga kesan-kesan ketolehan dia tadi, ya. Jadi bukanlah dengan semua orang kita boleh bersahabat, berdamping, ya. Firmaya ke jo syakhs har admi ke sath suhbat rakhta wo selamat nahi rehta. Katanya barang siapa yang bersahabat dengan semua orang, dia tidak akan dapat keselamatan, ya. Or jo syakhs बुरे रास्ता पर चलता है वो बदनाम हो जाता है. Dan seseorang yang menempuh perjalanan yang buruk, ini perjalanan hidup dia tu, dia ambil jalan-jalan apa yang mungkar, fasad, fasik dan sebagainya, maka ianya akan mendatangkan nama buruk untuk dia. Jadi orang akan menyebut dia dengan ingatan-ingatan yang buruk. Ini sebab dia menempuh jalan yang jahat, nak jadi orang jahat. और जो शख्स अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करता, पेशमानी उठाता है, वो पेशमानी उठाता. Jadi orang yang tidak dapat menjaga perkataannya, ya, mereka itu akan mendapat kebinasaan. Dia tak jaga kata-kata dia. Apne firmaya कि अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, katanya lagi, kalau seseorang tu mendatangkan kesusahan ke atas seseorang yang lain, or usko ghamgin kar diye, dan dia menyebabkan seorang yang lain itu jadi bimbang, rusah, runsing, ya, to 5 bar Rabbana 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 kahna cahaya, maka dia hendaklah mengucapkan Rabbana sebanyak 5 kali. Ya, kalau dia, yakni seseorang yang berada dalam kesusahan, kebimbangan, kesedihan, ya, maka untuk menghilangkan segala kedukaan tersebut, kita boleh sebut Rabbana 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 Rabbana. Itu doa. Tak selesai masalah. Tak. Sebab Rabbana ni dia Ismul Azam. Ya. Kaifiat dia bagaimana kata Imam Ja'far Sadiq, kita sebut 5 kali. Itu amalan ahli bait. Jadi sebut Rabbana tadi 5 kali. Haq subhanahu wa ta'ala usko us gham se najat ata farmaye. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dia daripada kesedihan tadi. Or jo kuch wo mange, dan apa saja yang dia minta usko milega, dia akan dapat. Fir apne in ayat mubarakah kupara, dan dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, sehinggalah fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Ya. Di mana dalam penciptaan langit dan bumi itu, ya, Allah sehinggalah kepada Allah Subhanahu wa taala menjawab segala permohonan doa-doa mereka itu, bahawa Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan segala amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal di kalangan kamu.
फरमाया ये लोग हमेशा रब्बाना रब्बाना कहते हैं. Kata Imam Ja'far Sadiq, golongan orang tersebut, yakni orang-orang yang berdoa, melakukan amal-amal soleh tadi tu, mereka ni selalu menyebut rabbana rabbana, ya. Ini dalam doa kita kan, kita selalu doa rabbana hablana min azwajina, rabbana atina fid dunya hasanah. Kan dalam Quran banyak doa rabbana. Itulah amalan doa yang kita kena baca. Sebab tu rabbana tu sebutan menyebut nama Allah Taala tu, dia Ismul Azam, ya. Yang takik unki doa kabul hogi, sehinggalah Allah Taala akan mengkabulkan segala permohonan doa-doa mereka dengan sebab menyebut Rabbana Rabbana tadi dalam doa. Aqalmand, itu orang yang bijak. Nakal hai ke ek roz, ini dinukilkan bahawa pada satu hari Hazrat Imam Ja'far Sadiq telah bertanya kepada Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, ke aqalmand kisko kehte hain, siapakah yang dikatakan sebagai orang yang berakal? Hazrat Imam rahmatullah alaih ni jawab dia. Maka Imam Abu Hanifah pun menjawab, jo khair wa syar me tamiz kare. Jadi orang yang berakal itu, kata Imam Abu Hanifah, ialah seseorang yang dapat membezakan antara kebaikan dan keburukan. Hadrat Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu ni firmaya. Maka Imam Ja'far Sadiq pun berkata, ke ye tamiz to janwaro me bi hoti hai. Ini sifat membezakan mana yang baik dan mana yang tak baik itu binatang pun ada. Binatang pun tahu pilih mana elok mana tak elok, kan? Ke marne wale or cara dene wale me tamiz rakhte hain. Jadi haiwan pun boleh apa? Boleh bezakan mana haiwan yang dah masih hidup ataupun yang dah mati, yang dah jadi bangkai itu dia boleh bezakan. Daging yang elok, daging yang dah busuk pun dia boleh bezakan. Itu haiwan pun boleh, kata kan. Maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ni aras kiam. Maka Imam Abu Hanifah pun tanya, "To phir aapke nazdik aqalman kaun hai?" Maka di sisi Tuan Syekh, Tuan Imam Ja'far Sadiq, siapakah yang berakal itu? Firmaya, maka Imam Ja'far Sadiq pun berkata, aqalmand wo hai, orang yang berakal itu adalah jo do khair or do syar me imtiaz kare, iaitu orang yang dapat membezakan antara dua kebaikan dan dua kejahatan. Ini dalam banyak-banyak kebaikan tu, ya, yang mana lebih baik, ya, ini dia dapat membezakan. Sebab kebaikan tu pun ada yang mana lebih baik, mana yang kurang baik, ya. Jadi dia dapat bezakan antara dua kebaikan tu, dia dapat memilih mana yang terbaik. Itu dimaksudkan orang yang berakal. Dan daripada kejahatan tu mana yang lebih mendatangkan mudarat. Faham tak? Dia dapat bezakan. Khair में a'la, khair को और शर में कम शर को इख्तियार करें. Ini pada sudut kebaikan, kita hendaklah memilih yang paling terbaik. Dan daripada sudut keburukan pula, kita pilihlah yang paling kurang mudarat dia, yang paling kurang keburukan dia, ya. Itu antara sedikit sebanyak daripada kalam perkataan Hadrat Imam Ja'far Sadiq dan riwayat kehidupan dia, ya. Tarikh wafat Imam Ja'far Sadiq ni dalam riwayat-riwayat, ya, sama dengan tarikh wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, ya, pada tahun 148 Hijrah, ya. Jadi ketika beliau berusia lebih kurang 60 tahun lebih lah. Lebih kurang 60 tahun lebih kurang macam tu. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sedikit sebanyak limpahan-limpahan rohaniat, makrifat, ya, barakat, ya, daripada sekalian para masyayikh, ahlul bait, dan sekalian para sahabat, khasnya Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, ya.
Dan Allah Ta'ala tempatkan kita bersama-sama dapat dengan masyarakat nanti dalam syurga nanti insya-Allah. Amin insya-Allah ya. Insya-Allah kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita jemput Ustaz Arif bagi sepatah dua kata 2 minit 30 saat. Assalamualaikum.